Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak kami akan mengetahui sesuatu ilmu apapun melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya wahai Allah, Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati Pengarah Negeri Johor Tuan Haji Mak Daud bin Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Cawangan Tuan Kasum binti Abdul Hamid, barisan KPP, sahabat seperjuangan insyaAllah. Alhamdulillah yang kita alu-alukan kehadirannya Al-Fadil Ustaz Ebit Liu bin Abdullah menjadi sebutan kita bila Ustaz Ebit nak datang. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, hanya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pilih hati kita untuk kita berkumpul dan berhimpun dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fadil Ustaz Ebit merupakan seorang pengasas, juga CEO lah kepada company dia, Transform Training, dan juga Al-Fadil Ustaz merupakan panelis IKIM FM Motivasi Pagi Islam Agamaku Usrah Nurani Islam Hidup Indah. Juga Al-Fadil Ustaz merupakan panelis TV Al-Hijrah TV 9 dan buku Ustaz yang terkenal Perjalanan Hidayah Umat, Tangisan Umat, insyaAllah sama-sama kita miliki dan baca. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk duduk dalam satu majlis ilmu ini hanya dengan kasih sayang Allah, Allah pilih kita. Sebagai muqaddimah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arkam disebut juga dalam kitab yang lain oleh Ibnu Mardawai, kata doa ambil hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu lalu di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, maka singgah dan bersiar-siarlah. Insyaallah tuan-puan, mudah-mudahan atas asbabnya Ustaz Al-Fadil Ebit itu datang kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita tuan-tuan, dan juga kita ambil ilmu daripada Al-Fadil Ustaz. Tanpa saya membuang masa, saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih Ustaz, majlis yang dihormati, Tuan Pengarah Haji Mak Daud, Timbalan Pengarah Haji Kalsum, maaflah, dan tuan-tuan dan puan semua yang hebat-hebat ni, yang betul pergi semua sekali lah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dengan kasih sayang Allah, Dia yang membawa kita semua ke sini. Tanpa kasih sayang Allah, kita tak dapat nak buat apa-apa kebaikan pun dalam dunia. Kerana itu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang sangat baik kepada kita semua. Dia sayang kita lebih daripada siapa-siapa pun. Dia kenal kita lebih daripada siapa-siapa pun. Dalam majlis ini, walaupun tempat ni sangat cantik, tempat yang lawa, macam duduk kat parlimen rasa. Siapa dia punya Perdana Menteri yang mana Adalah nampak semua hebat-hebat ni. Menteri duduk kat depan je. Yang kat depan ni
Jadi semua hebat-hebat depan saya, bukan calang-calang orang. Semua hebat-hebat depan saya. Tapi inilah kasih sayang Allah yang bawa kita semua ke sini. Walaupun Shilin yang macam ni punya cantik, tapi tuan-tuan sekalian, kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bangunan macam ni punya kukuh, kita sedang dilihat oleh Allah. Dan kita semua, saya berdiri sikit lah serta tersimpan suara tu. Jadi kita semua dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah lebih daripada yang kita tahu. Tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin bagi kita dah biasa duk majlis ilmu macam ni, dah biasa sangat. Sampai kadang-kadang saya sendiri rasa macam dah lali, macam tak ada apa-apa, rasa kita lalu je hidup ni. Tapi sebenarnya orang-orang dulu bila mereka sebut nama Allah atau sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin mereka sebut nama Allah dan Nabi, hati mereka bertambah cinta kepada Allah dan bertambah cinta kepada Nabi. Semakin sebut Allah, semakin sayang. Kita semakin sebut Allah sampai tertidur-tidur kan. Ustaz kata zikir sampai tertidur. Dan anak-anak sebut Allah sampai tertidur. Orang dulu, dia sebut Allah sampai hati mereka bertambah cinta. Dia sebut Allah sampai hati mereka bertambah cinta kepada Allah, bertambah sayang kepada Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setiap kali dia masa dia jadi khalifah 2 tahun 6 bulan, setiap kali dia menyebut nama Allah atau nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang dia berhenti daripada khutbah dia dan dia duduk, dia berhenti, dia menangis terisak-isak. Anas bin Malik satu masa dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada sahabat, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan banyak menangis daripada ketawa. Kamu akan banyak menangis daripada ketawa. Aku lihat, kata Anas bin Malik, kebanyakan sahabat ni tunduk dan mereka mula menangis terisak-isak. Nabi cakap, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu banyak menangis daripada ketawa. Kata Anas bin Malik, aku lihat sahabat-sahabat, mereka tunduk dan mereka menangis terisak-isak. Sebab orang dulu benar-benar menghayati agama ni. Islam ni kehidupan. Tapi kita banyak tengok TV. Tuan-tuan ngaji tengok TV ke tak? Tak sempat tengok TV kan? Tapi dulu mungkin sempat tengok TV. Semenjak kerja sini sibuk tak sempat Ustaz kan? Nampak kerja teruk sini jadi kerja berat-berat tak sempat tengok TV. Tapi masa cuti tuan-tuan tengok TV juga. Ada masa lapang tengok TV. Sampai kita dah tak tahu mana tempat yang kita patut menangis, mana tempat yang kita tak patut menangis. Kita dah tak dapat bezakan mana tempat kita patut bersedih dan tempat kita patut bersedih. Dulu-dulu orang Islam, kalau ada seorang Islam mati dibunuh di mana-mana, semua orang Islam benar-benar rasa sedih daripada jiwa dia. Hari ini kita dah kurang atau kita terpaksa buat perasaan tu. Sebab kita dah tak ada perasaan tu, sebab kita dah banyak sangat tengok TV, tengok Rambo, tembak orang mati yang ramai. Jadi kita tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Anak-anak muda kita sendiri, yang mak-mak ni tengok cerita Hindustan kan, tengok drama Ombak Rindu kan, tengok cerita Korea kan, kita banyak menangis sehingga kita tak tahu mana tempat kita patut menangis dan tempat tak patut menangis. Tempat yang patut menangis, tempat yang tak patut menangis. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak berusaha supaya dalam kehidupan kita benar-benar merasai bila menyebut nama Allah dan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia datang meninggalkan kesan dalam jiwa kita. Kita rasai kita disayangi dalam dunia ni oleh Tuhan kita. Ada sekali tengah ceramah macam ni, satu wanita datang tengah ceramah macam ni. Ini pejabat semua, masya-Allah, lawa-lawa semua, mak-mak pada. Saja dua jangan marah ya, kakak-kakak semua kat sini, adik-adik semua. Perempuan kat sini lah, perempuan. Maksud sebenarnya perempuan kat sini semua. Semua nampak wajah bercahaya-cahaya. Yang tuan-tuan kat sini semua muka bercahaya-cahaya. Nampak ustaz semua ya. Nampak wajah-wajah semua sekolah agama Johor tu kan. Lain muka semua semua ustaz-ustaz lah. Risau juga tengok ustaz sebelah saya lagi kan, ustaz depan lagi, pengarah kita, semua ni bukan calon-calon orang ni. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, apa sih nak cerita sebenarnya? Tengok tuan-puan dah lupa dah. Oh, hebat abang kita kan. Biasa jarang dapat jawab sebab abang orang pertama lah. Abang dah bayar belum buku tu? Tak? Baru nak bagi hadiah itu. Jadi sehingga bila dia datang, dia tak pakai tudung. Dalam pejabat tu seorang pun tak pakai tudung dalam pejabat tu. Semua pakai seorang pun tak pakai. Pejabat korporat kat KL lah cerita. Saya duduk balik semula lah. Semua tak pakai tudung. Ada dua orang lah pakai, ada seorang HR dengan seorang orang biasa. Ramai macam ni jugalah.
Habis ceramah, dia orang mana menjumpa, dia nars sekali seorang kakak dia pakai tudung, tak pakai tudung. Lawa lah kakak tu. Rambut dia warna perang. Jadi saya serba salah, nak pandang atas ke pandang bawah? Dua-dua tak boleh. Jadi saya pandang buku saya macam ni, saya pun malu juga pandang buku. Dia kata kat saya, Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Tuhan ni ada ke tak ada soalan dia? Dia tanya dalam keadaan marah dan sedih, marah, dua perasaan. Saya nak tanya Ustaz, hidup saya susah, Tuhan ke yang buat? Hidup saya susah, Tuhan ke yang buat? Hidup saya susah ni, Tuhan ke yang buat? Kalau dia zalim, dia kata kat saya, kalau dia zalim. Sebab saya dah tak tanggung apa yang jadi. Tadi Ustaz ceramah kata Allah uji ikut kemampuan. Saya memang tak mampu. Cuma saya nak tanya satu je, Tuhan ke yang buat? Saya diam. Orang perempuan kalau tanya soalan, dia maksudnya apa? Dia nak bercerita belum habis lagi. Tu biasa orang perempuan gitu, dia memang gitu kan. Kalau tanya soalan, maksudnya apa? Dia nak bercerita. Abang penat ke kerja? Gila tak penat, macam nak meninggal kerja kat LHDN. Tengok orang kat bawah beratur macam mana. Nak masuk pun tak ada ruang. Tapi bila jumpa isteri kata apa? Bila isteri tanya, sebenarnya dia cuma nak cerita masalah dia kat rumah. Orang biasa begitulah wanita ni. Kalau dia mula jangan kecil hati kat sini tak begitu kan kalau meeting pun dia tanya soalan dulu. Soalan dia mula dengan soalan. Kadang menyakitkan jiwa je lah. Lepas tu tiba-tiba dia tanya kat saya, Tuhan ada ke tak ada? Saya kata dekat dia, Kak, Puan. Dia tanya saya lagi, dia cerita. Last kali dia beritahu ayat kesimpulan dia ada ayah dia belasah mak dia. Oh, itu kisah dia. Belasah mak dia bercerai dengan mak dia. Dia pun ada dia bercinta, dia kahwin dengan seorang lelaki. Dan lelaki ni rupanya dia ingat boleh ubah kehidupan dia. Sekali lagi mangkuk daripada ayah dia, lagi teruk pada ayah dia. Dan dia bercerai dengan suami dia. Dia kerja kat sini baik, dia kata. Last kali dia dapat anak dia sekali perangai macam suami dia. Dia kata, kenapa Tuhan buat macam ni pada saya? Dulu saya semayang, sekarang saya tak semayang. Dulu saya semayang, sekarang saya tak semayang. Sebab saya semayang, tak semayang, hidup saya sama je. Saya semayang, tak semayang, hidup saya sama. Dia tanya saya, betul ke Ustaz? Tanya ni, Tuhan ke yang buat ni? Dia tanya saya. Dan keadaan mata dia merah, campur marah, campur nak menangis. Saya kata kat dia tanya-tanya saya terpaksa jawab juga. Saya pun tak tahu nak jawab apa, saya pun nak kena marah. Dia punya masalah, saya kena marah kan. Ustaz cepat jawab. Orang gitu kalau tanya soalan, kalau tak jawab marah kan. Ustaz sombong kan. Tak guna punya Ustaz kan. Orang tanya soalan. Dia pun kata, saya beritahu dekat dia sekali saya pergi Bangkok, Thailand. Dia kata, Ustaz pula Ustaz cerita Bangkok pula ni. Saya cerita kat Bangkok, saya jumpa ada satu orang. Dia tak ada 12 tangan, dia tak ada 12 kaki. Dia tak ada 12 tangan, dia tak ada 12 kaki. Malam-malam masa tu ada 2,000 orang tengah iktikaf 10 hari akhir Ramadan. Dekat negara Malaysia, alhamdulillah ada suasana begitu. Dekat Thailand malam-malam 10 hari akhir memang penuh masjid orang iktikaf. Dekat Singapura pun begitu juga. Saya pergi 10 hari akhir, tapi dia bulan lain tak boleh tidur langsung masjid. Dia 10 hari akhir je boleh. Waktu lain dia kunci je. Jadi 10 hari akhir dekat Singapura sama ramai orang iktikaf. Tak ramai macam kat Thailand lah. Kemudian tengah-tengah malam saya tengok ada satu orang dia menangis berguling-guling. Masjid besar macam ni, dia duduk kat tiang belakang, dia nangis berguling-guling. Saya kata, kenapa ni orang guling-guling? Ajaran mana pula ni kan? Guling-guling nangis. Pernah menangis guling-guling gitu? Tak pernah kan? Nampak baik-baik semua. Saya biasa tengok, kawan-kawan saya orang jahat banyak. Jadi saya tengok menangis guling-guling. Mungkin banyak dosa kot dia menangis guling-guling Jadi saya pun pergi tengok dia. Saya tengok, saya nampak rupanya orang tu tak ada 12 tangan, tak ada 12 kaki. Tak ada 2 tangan, tak ada 2 kaki. Dan tengah malam saya cerita kat akak ni, ada orang yang kawan saya nama Haji Rashid, umur 96 tahun masa tu, sekarang umur 100 lebih. Bila dia nak bangun tahajud malam, orang tadi tolong dia, orang yang tak ada tangan kaki tu tolong dia bawa pergi tandas, tunjukkan tandas. Dan orang tak ada tangan kaki tadi, malam-malam dia parking selipar, tolong susun selipar kat masjid. 2,000 selipar, tolong susun. Parking reverse. Parking selipar, parking reverse. Saya kata, ya Allah baiknya orang ni tak ada tangan kaki, tolong orang tunjuk tandas, tolong susun selipar kat masjid, parking reverse. Dan saya berbual dengan dia. Malam pertama dia buat macam tu, malam kedua dia buat, malam ketiga dia buat. Saya kata, abang duduk masjid ke? Dia kata, tak, saya ada rumah kat sini. Saya sangka buruk nampak sedikit duduk masjid kot dia ni Lepas saya kata, tak, saya ada rumah kat sini.
Dengan mak ayah ke, tak saya dah kahwin ustaz, dah kahwin punya. Anak berapa orang? Saya dah kepala mungkin 2 orang anak dia. Dia kata, alhamdulillah ustaz ada 8 anak saya. Saya cerita kat akak tu lah. Saya kata, ya Allah abang, 2 tangan, tak ada 2 tangan, tak ada 2 kaki, 8. Ni kalau ada 2 tangan, 2 kaki, tak tahu berapa belas ni kan. Jadi saya gurau, tak ada apa-apa Kemudian saya tak cakap kat puan tu begitu. Dia tak ada 2 tangan, tak ada 2 kaki. Allah beri dia 8 orang anak. Dan bila saya nak tanya pasal diri dia, dia sesa kata dekat mulut dia, ustaz, bapa minta maaf, saya nak tanya. Tahu tak dia kata apa? Ustaz, Tuhan ni baik dekat saya. Ustaz, Tuhan ni baik dekat saya. Ustaz, Tuhan ni baik dekat saya. Saya kata kat akak tu, orang ni sampai hari ni hidup. Dia menangis setiap malam kat masjid, tapi tangan dia tak tumbuh-tumbuh. Setiap malam dia menangis, kaki dia tak datang-datang. Setiap malam dia menangis. Kehidupan dia tetap macam tu. Dia tolong susu selipar kat masjid tanpa harapkan balasan. Dia tak ada tangan, tak ada kaki. Dia tolong tunjuk orang tandas, tangan kaki dia tak tumbuh-tumbuh. Tapi dekat mulut dia saya kata, ustaz, Tuhan ni baik pada saya. Ustaz, Tuhan ni baik pada saya. Akak yang depan saya ada 2 tangan, ada 2 kaki, ada 2 mata, 2 telinga. Akak ada lidah, ada mulut, akak ada hati. Akak ada kerja yang sangat baik, tempat cermin punya baik, ada gaji, kehidupan. Tapi akak kata Tuhan tak pernah buat baik pada akak. Salah Tuhan atau salah akak tak nak kenal Allah sebagai Tuhan. Salah akak atau salah Tuhan atau salah akak tak nak kenal Allah sebagai Tuhan. Orang tak ada tangan, tak ada kaki kata Tuhan ni baik dekat saya. Sebab tu orang yang mengenal Allah ialah orang yang paling bahagia. Dia selalu suka cerita kisah ni. Seorang sahabat makan buah masam. Raja tanya apa pasal? Orang lain semua komplain kan? Komplain. Kita kan suka komplain kan? Sambil lalu dia komplain. Lalu kena makan ni, tu sedap tu, tak mau. Sambil lalu 7 kedai kena maki dengan kita. Berdosa tau. Kalau dari segi Islam sebenar berdosa. Minta maaf kat kedai tu. Dia tak nak makan sudah, dia diam je. Bang, itulah cantik sikit. Sudah. Yang lain dalam hati dosa lagi tak berdosa tapi satu kedai tu 7 kedai kena maki. Ustaz saya ajar kita berdosa percuma. Sebab tu ada orang yang buat baik, tiba-tiba dia jadi fakir kat akhirat, dia tak sedar dengan dosa dia mengata orang lain. Jadi kita sambil lalu je mencinta orang, sambil lalu je kan. Saya kata kat akak tadi juga, Kak, kenapa Allah bagi akak boleh kata dia, kata Tuhan, dan akak sihat depan saya? Kenapa? Sebab Allah sayang kat akak. Allah nak akak ni bertaubat kepada dia. Dia tengah tunggu akak bertaubat. Selagi seorang hidup, itu tanda Allah sayang. Allah nak terima taubat kita dan nak maafkan kita semua. Itu tuan-tuan kalau jumpa siapa-siapa pun, jangan takut nak kata yang Allah sayang dia. Allah sayang siapa pun. Agama ini bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis kita, seluruh agama terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran terdapat dalam Fatihah. Maaf, Al-Quran, seluruh Quran dalam Fatihah. Dalam Fatihah ada bilang Bismillah, Bismillah dalam titik ba. Apa titik ba tu? Itulah la ilaha illallah, mengenal Allah sebagai Tuhan. Hadis Nabi. Jadi seluruh agama ni bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pemurah dan maha mengasihani. Jadi Islam ini bermula dengan rasa sayang pada orang lain, rasa sayang, cinta orang lain. Orang yang dekat dengan Tuhan, dengan Allah, dia menyayangi apa yang dilihat sekitar dia. Dia menyayangi kawan-kawan dia, dia menyayangi keluarga dia, dia menyayangi manusia yang dia tak pernah jumpa pun dia sayang. Yang dia tak pernah jumpa pun dia sayang. Sahabat tadi bila makan buah, dia kata kenapa tak komplain buah ni? Dia kata Tuhan, saya tak lihat apa yang saya makan, tapi saya lihat siapa yang beri saya makan. Orang yang kenal Allah, dia tak lihat siapa keluarga dia, dia lihat siapa yang beri keluarga pada dia. Dia tak lihat apa kerja dia, kalau halal benda yang baik. Dia tak lihat kerja dia, tapi dia lihat siapa yang beri kerja dia. Dia tak lihat siapa ketua dia, tapi dia lihat siapa yang beri dia. Dia tak lihat siapa yang bawah dia. Orang yang kenal Allah, dia melihat semua ini sebagai perintah Allah untuk dibawa kebaikan. Tak, dia tak sengaja tuan-puan kahwin dengan siapa, kerja mana, tak, dia tak sengaja, tersilap lah masuk kerja dekat lembaga hasil, tersilap. Terkahwin pula dengan dia, tersilap, terpaksa kahwin. Walaupun yang terpaksa kahwin pun dia ditakdirkan untuk kahwin. Dia ditakdirkan untuk kahwin, untuk dibawa Islam ke mana dia tinggal, mana dia duduk. Ada orang ditakdirkan ada anak, ada orang ditakdirkan tak ada anak, ada orang ditakdirkan kahwin, ada orang ditakdirkan tak kahwin.
Ada orang ditakdirkan jadi orang sangat hebat, ada orang ditakdirkan dia macam itulah gaya dia, bukan tak hebat, dia begitulah. Jadi semua ditakdirkan untuk apa? Untuk dibawa kebaikan di sana. Allah takdirkan. Ada seorang guru saya duduk kat Johor Bahru, cikgu matematik. Dia mula-mula ajak keluarga saya. Dia tak ada anak, cuma ada seorang anak angkat. Tapi dia ada macam ribu-ribu orang anak. Sebab apa saya kata macam tu? Saya pergi masjid dia, saya tengok budak-budak muda tengah sembahyang, rokok panjang, iktidal panjang. Saya kalau tengok orang rokok iktidal panjang, budak muda ni bukan orang biasa lah ni. Kalau rokok panjang-panjang, biasa kan anak-anak sembahyang macam mana? Kan pakai campak-campak je kalau sembahyang sunat kan? Bukan anak mak orang pun sembahyang pakai campak-campak. Campak-campak kepala dia, kaki bawah, kanan bawah kan. Terlepas lutut dah longgar, main laju-laju pula kan. Pakai campak-campak tak sempat baca. Campak semua tak tahu baca ke tidak. Saya pernah sembahyang sekali yang paling laju dalam sejarah dekat Jeddah. Saya sembahyang kat airport tu. Sekali dalam sejarah tu tak pernah selaju tu lagi. Saya berdiri, Allahu Akbar, dia dah tahiyat akhir. Allahu Akbar, nak sembahyang jamaah. Allahu Akbar, tahiyat akhir dah. Saya tu iman lemah, patut sedih ke. Saya ketawa pun buat. Saya pusing, saya ketawa, buang ketawa. Dia tak tahan tengok. Aduh betul. Dia sembahyang jemaah, jamaah. Habis jamak semua, saya bawa kiam pun. Bukan saya pelan sangat, memang dia laju betul. Tak tahu macam mana, mungkin mazhab boleh begitu ke laju. Saya kalau ikut tu memang tercabut. Jadi saya tengok anak-anak muda rokok lama, iktidal lama. Saya terfikir, siapa dia ni? Rupanya saya tengok kat situ cikgu yang mula-mula. Saya tanya, siapa ajar awak sembahyang macam ni? Dia kata ada seorang cikgu dia ajar, cikgu matematik masa dia darjah 6. Dia masa dia dah 3 tahun. Itulah cikgu yang sama ajar saya dan keluarga saya. Jadi rupa-rupanya dia tak ada anak-anak seorang, tapi dia macam ada ribu-ribu orang anak. Macam ada ribu-ribu orang anak. Sebab apa? Sebab mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan membuat kita memahami apa yang kita lalui dalam hidup ni tak ada yang tak sengaja. Dia buat kerana satu kebaikan yang besar. Tapi kita tak nak faham betul. Kita nak macam kita nak juga. Kita pun tak tahu apa yang kita nak. Kita minta tolong satu orang, orang tu nak tolong kita. Kadang-kadang tak dapat, kita kecewa. Sebab apa? Orang tu pun tak faham apa yang kita nak. Kita pun tak faham apa yang kita nak sebenarnya. Apa yang kita nak, yang benar-benar kenal diri kita. Apa yang kita nak ialah Allah. Apa yang sebenar-benar kita perlu dalam hidup ni, yang tahu ialah Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, Allah Maha Adil. Dia letakkan kita di mana kita tinggal, tempat duduk kita, rumah kita, tempat kerja kita. Tak ada yang tak sengaja. Semuanya kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang kenal Allah, dia menghargai apa di sekeliling dia dalam hidup ni. Orang yang kenal Allah. Contoh tuan-tuan berzikir dalam majlis ilmu ni. Apa tanda zikir dalam majlis ilmu ni? Apa tanda seorang yang mengingati Allah dalam majlis ilmu ni sekarang? Ramai orang duduk, tapi siapa yang benar-benar mengingati Allah dalam majlis ilmu ni? Apa tanda dia? Siapa tahu? Saya bagi hadiah buku lah. Siapa tanda dia? Buku yang kecil sikit lah. Siapa dia nak jawab? Apa tanda orang yang berzikir dalam majlis ni? Jawapan dia satu je, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat. Apa dia? Siapa orang yang paling berzikir dalam majlis ilmu ni? Dalam tuan-tuan yang mendengar lah. Siapa dia? Semua tahu ni, semua geram. Ustaz tumbuk ke Ustaz ni kan? Acah-acah kita semua tahu. Saya nampak semua nak menjawab ni ke semua. Jangan main-main, belajar semua hebat-hebat ni. Semua ulama ni kan, insya-Allah. Jadi tak apalah saya jawab lah kan. Ramai sangat jawab kan, semua dapat buku pula, tak boleh nak jual. Jadi orang yang paling berzikir dalam majlis ilmu ini ialah orang yang mendengar semasa majlis ini dengan penuh khusyuk. Ni orang yang berzikir dalam majlis ni. Mana-mana majlis saya duduk, majlis saya sangat hantar Halawi tengah duduk, dia baca kitab, puluh ribu duduk macam-macam bahasa. Tiba saya duduk depan sekali bawah kaki dia tengah baca kitab Hadis Sahabat dalam bahasa Arab. Tengah dibaca, ada 3 orang pegang tasbih kat depan dia. Dia terus kata, dia tutup kitab, dia kata, kamu tak faham zikir. Zikir dalam majlis begini ialah mendengar ilmu itu dengan sebaik. Itu zikir, mendengar ilmu dengan sebaik. Tengah Nabi buat majlis macam ni, tiba-tiba ada Nabi tengah cakap, Umar radhiyallahu anhu tengah baca kitab Nabi dulu, pasal Nabi Daniel alaihissalam. Dia seronok dapat tahu pasal Nabi Daniel. Ada kisah-kisah Nabi Daniel. Dia tengah baca pasal Nabi Daniel. Muka Nabi merah begitu. Merah, betul-betul merah padam. Muka Nabi macam merah, macam delima terpercik di muka. Dalam riwayat kata muka merah. Abu Bakar duduk kat tepi.
Nampak Nabi marah, Abu Bakar bangun. Kata, "Hey Umar, aku tebus dengan mak ayah." Orang dulu kalau sebut mak ayah tu mana dah garang, kita pun sama juga mak ayah kan. Lepas tu Umar terus semua takut. Dia terus berdiri minta maaf. Dia sebut, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah." Raditu billah, dan kadang takut dia baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Dia ulang. Sebenarnya dia buat benda hina ke? Dia baca pasal kitab Nabi Daniel. Tak salah langsung. Tapi muka Nabi berubah. Dia sebut. Nabi terus kata, "Wahai Umar, kalau ada Nabi selepas aku, engkau orang yang paling layak. Kalau ada Nabi selepas aku, engkau orang paling layak." Nabi kalau tengah marah, dia memanggil orang dengan panggilan yang mulia. Kita tak kan kalau tengah marah, "Oh engkau, engkau jadi Nabi senang." Kalau kita kan, "Kau lah mesti kau hebat tu, main kau jadi Nabi." Kita kalau marah. Nabi tak. Nabi cakap bukan ada sebalik. Nabi tak macam kita ada sebalik-sebalik. Nabi kata, "Hei Umar, kalau ada Nabi selepas aku, kau orang paling layak." Siapa ada sifat ni, dia mirip dengan Nabi SAW dari segi satu sifat. Itu belajar. Kalau tengah marah orang, kita boleh ingat baik dia, itu tanda kita orang beriman. Tapi kalau tengah marah, tak boleh ingat baik dia. Memang tak boleh kan. Macam dia tu, orang kata baik tu boleh baik dah. Tapi dia ada baik. Mana ada baik dia. Sebenarnya 30 tahun dia kawan baik kita, tapi kita bergaduh, kita tak boleh ingat baik dia. Itu tandanya kita berjauhan dengan sifat Nabi SAW. Jadi tanda orang berzikir dalam majlis ilmu ialah dia mendengar dengan bersungguh-sungguh. Sayyidina Umar kata dalam mesyuarat, orang yang tak berzikir siapa dia? Orang paling kedekut, kata Sayyidina Umar, bukan orang tak bagi duit, tapi orang paling kedekut bila diminta beri pendapat, tak beri pendapat. Orang paling kedekut bila diminta beri pendapat, tak beri pendapat. Kata Sayyidina Umar, orang ni paling kedekut. Rupa dalam meeting orang tak suka beri pendapat, tak nak ambil tahu. Rupanya dia tak berzikir dalam mesyuarat tu. Kita faham zikir ni cuma pegang tasbih. Zikir masa dengan anak. Orang ingat Allah, dia menghargai apa dalam hidup dia. Contoh seorang sahabat, dia nampak anak. Dia peluk anak dia. Dia cium anak dia perempuan. Sahabat kata, "Ya Nabi kata, kamu sayang anak kamu?" "Ya ya Rasulullah, saya sangat sayang anak saya." Kata Nabi, "Masa kamu sayang anak kamu, peluk anak kamu ni, Allah benar-benar mencintai kamu dan dia menyayangi kamu lebih daripada kamu menyayangi anak." Rupa-rupanya bila kita dua Nabi penyadaran. Satu, Nabi tanya, "Kamu sayang anak ni, dah peluk tanda sayang ke tak tuan-tuan? Kau dah peluk anak, tanda sayang ke tak?" Tuan-tuan nampak serius ni, memang sebab saya serius kan. Nampak tepuk sangat muka, tengok kerja ni kan. Seram pula rasa. Jangan seram sangat kan. Saya serius, tuan-tuan jangan serius sangat. Ini biasa je kan. Dia tak nampak ke goyang kaki, tak, bukan maksud saya suruh begitu. Tuan-tuan saya cerita adab semua takut kan. Tak ada, biasa-biasa je kan. Saja saya cerita tutup. Sekarang kalau tak nak maskam nanti kan. Jadi peluk anak tanda sayang. Tapi Nabi suruh lafazkan sayang. Rupanya lafazkan sayang ni juga ialah Islam. Lafazkan sayang pada keluarga juga ialah Islam. Saya pernah baru ni saya sakit. Tuan-puan biasa sakit juga. Tapi macam mana saya berceramah? Saya cerita sakit saya je lah Mesti tuan-puan meluat kan. Ceramah tu semua sakit. Semua orang sakit kan. Saya baru ni sakit, tak apalah kan. Tuan-puan rasa nak meluat, nak muntah, tak apa, muntah je. Tiba-tiba kan. Ada, saya balik rumah dah lama tak sakit, dah sakit. Sampai teruk lah, sampai rumah anak di belakang pintu 2:30 pagi. 2:30 pagi. Minggu ni paling teruk sekali lah. Dia minggu ni 3 kali kat JB, 3 kali kat Kedah. Minggu ni. Apa tu selang-selang tukar-tukar, seronok juga dah macam pengarah juga lah saya sikit gitu kan. Saya sibuk meeting sana sini. Jadi lepas tu apa jadi? Balik rumah, anak saya tunggu dekat pintu. Saya buat tak tahu, dah tak larat. Rasa macam nak muntah, sakit kepala, migraine semua ada. Anak datang peluk. Picit-picit peluk. Anak yang umur 3 tahun. Picit-picit umur 2 peluk. Picit-picit peluk. Saya dah tak larat. Picit-picit peluk. Picit-picit peluk. Tiba-tiba saya terus segar, sihat. Hilang sakit, dah makin kurang. Boleh tidur. Kalau tak rasa tadi macam nak meninggal, semua datang. Ceramah kat orang bukan main. Dia kena demam sikit tu nak meninggal rasa. Saya jaga keluarga baik-baik, buat taklim kat rumah, baca hadis, jaga semayang, bangun malam, jaga umi, didik agama, jangan buat dosa, macam-macam pesan. Tiba-tiba bangun pagi anak saya sulung pula, 5 tahun duduk kat depan pintu. Pukul 5 pagi. Saya nak ceramah nak hilang lagi, memang tak jumpa. Tidur je jumpa. Tunggu depan pintu, belakang depan pintu. Dia kata, "Ayah, nak peluk ayah, lama tak peluk ayah ni, tak ada, peluk." Dia pun peluk saya sungguh-sungguh. Saya sepanjang ceramah air mata tak berhenti mengalir. Sehat-sehat, sakit saya terus sehat. Sakit saya terus sehat. Rupa-rupanya dengan kita peluk anak kita, rahmat Allah mencurah-curah pada kita.
Mudah-mudahan sakit kita pun cepat hilang. Sakit kita, pening kita cepat hilang. Itu orang balik kena banyak peluk anak. Tak ada anak, peluk mak. Yang belum kahwin peluk mak, peluk suami.